Daripada dapat report polis kat saya, 4 report polis. So dia ingat saya tak naik pentas lah. Tetap kita akan pertahankan Islam, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, terima kasih saudara Azmi, rakan-rakan sekalian dalam perjuangan. Pada hari ini kita berkumpul di hadapan Balai Polis IPD Timur Laut Pulau Pinang untuk menyatakan keresahan kita, untuk menyatakan kemarahan kita, untuk menyatakan keresahan, kemarahan, kebangkitan umat di atas apa yang sedang berlaku di negeri Pulau Pinang, khususnya Malaysia amnya. Tuan-tuan, baru-baru ni Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan sekarang ni polis dengan isu-isu video lucah. Betul? Mereka kata polis buang masa buat kerja. Kesian. Sekarang ni tuan-tuan, isu hina Nabi, mereka tak boleh buang masa dah. Ini kerja polis, kena buat kerja. Kita kena cari mereka, kita kena gali, kita kena cari sehabis mungkin siapa laknat yang bertanggungjawab menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Akta ini akan dipindah kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Kita dapat maklumat bahawa China ni dia dah delete, deactivate akaun dia. Tuan-tuan, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, SKMM, MCMC ataupun SKMM kita merupakan satu suruhanjaya yang ditubuhkan kerajaan untuk menganalisa, untuk yang berkuasa, satu badan agensi yang berkuasa mencari maklumat, mendapatkan segala maklumat. Wah, ima kita dah delete akaun pun. Dia apa tak boleh lari dah. Once dia post, dia akan dapat IP address. IP ni tak salah saya internet protocol lah, something like that. Address ataupun tempat yang di mana posting itu dilakukan, handphone mana, laptop mana. So itu zaman lagi. SKMM memang boleh tahu punya. Dan saya yakin dan percaya IO ataupun pegawai penyiasat untuk kes ini akan menyerahkan kepada SKMM untuk melakukan siasatan. Baru-baru ni video pun mereka boleh dapat sahih tak sahih. Betul tak? Video dia panggil apa? Cyber security. So maknanya kes yang sama, pihak PDRM dan juga SKMM boleh menjalankan siasatan dengan begitu baik untuk mendapat tahu siapa sebenarnya dalang di sebalik kerja-kerja laknat ini, tuan-tuan. Baru-baru ni apabila berkumpulnya manusia, berkumpulnya umat Islam di sinilah, tuan-tuan, IPD Timur Laut, kita mendesak pihak PDRM dan juga pihak pendakwaan agar pihak pendakwaan mempercepatkan proses mendakwa. Siapa nama saya tak ingat, Apek tu yang menghina Nabi Muhammad. Di sini siap dengan FRU tunggu kita kat depan tu. Ingat tak? Kat sini kita berkumpul. Alhamdulillah, beliau dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. 10 tahun? 10 tahun penjara. Tak pasal-pasal Apek tua tu. Keluar pula kenyataan. 10 tahun ini terlalu lama, melampau. Wanji, Ustaz Wanji, ingat Ustaz Wanji baru ni? Dah dijatuhkan hukuman. Dia bukan Ustaz. Dia bukan Ustaz. Dia apa? Syaitan. Dia dah dijatuhkan hukuman, tuan-tuan, setahun penjara. Itu pun setelah Mahkamah Rayuan angkat. Lawyer mereka bawa ke Mahkamah Rayuan. Mula-mula dia dijatuhkan 7 bulan ke 8 bulan penjara. Lepas tu dia diangkat ke Mahkamah Rayuan. Lawyer dia appeal court untuk mengurangkan ke ataupun untuk membatalkan hukuman. Sekali hakim jatuh tambah lagi setahun. Tengok, tuan-tuan, kerajaan yang ada pada hari ini tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Mahkamah kah, apakah, silap-silap minta maaf. Polis-polis kat depan ni okey. Pegawai-pegawai polis kat atas tu kita risau. Rakyat sekarang berada dalam keadaan risau. Saya takut, tuan-tuan, minta maaf kepada pegawai-pegawai polis. Kami rakyat ini takut dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan semua dah kena gari. Bukan rakyat kena gari. Tuan-tuan ni semua tak boleh buat kerja, betul-betul. Kami risau dengan adanya kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini, menyebabkan agensi-agensi penguat kuasa semakin hari semakin diragui ketulusan dan juga keberkesanan pendakwaan mereka. Hilang integriti. Kita tak mau dengar, tuan-tuan, istilah-istilah ni dulu tak pernah dengar. Orang takut dengar polis panggil, kita takut, kita hormat. Tapi hari ini polis panggil bukan sebab mereka nak panggil. Betapa banyak desakan demi desakan. Tu Ketua Polis Negeri dah dapat call daripada orang-orang dekat Komta. Ketua Polis Negara dapat call daripada orang-orang Putrajaya. Siapa bagi tahu? IGP sendiri bagi tahu.
Ketua Polis Negara sendiri menyatakan dalam kenyataan beliau bahawa orang politik banyak campur tangan dalam urusan polis. Betul atau tidak? Kesian tuan-tuan. Apa jadi dekat Wan Ji? Dia dah dijatuhkan hukuman, dah kena masuk penjara, dapat tidur 3 hari. Dia kata 5-star hotel, teh macam ayat kosong. Mau bagi ayat kencing dia minum lah, boleh rakai. Dia mau apa? Tapi tidur ke hotel, pergi tidur. Tahu, kuasa yang mereka ada pada hari ini, mereka gunakan sepenuhnya, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, tuan-tuan tengok video saya viral, betul tak dulu? Yang isu di Komta. Video saya 3 minit. Kita tanya isu Masjid Sungai Nibong. Kita kata benda yang benar. Apabila pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini, mereka tak berani mempertahankan Islam, apa jadi? Buat depot polis. 5 orang telah masuk alam. Buat depot polis. 4 ke 5 depot polis ke atas saya. Okey, buka kertas siasatan dan sebagainya. Tuan-tuan, zaman mereka jadi pembangkang dulu. Zaman Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan jadi pembangkang. Apa mereka tak maki kepada orang-orang kerajaan Barisan Nasional dan juga PAS dulu? Apa mereka tak maki, tuan-tuan? Masa Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri dululah yang keempat. Maha zalim, maha Fir'aun, pencuri, penyamun, rosmah, pencuri. Ada awak lipat polis, tuan-tuan? Oh, sebab memaki Perdana Menteri. Ada? Ni baru kata sikit tak nak teluk. Saya dibuka 504. Telok nak kabut. Baru kita kata tak nak teluk. Tu, pemuda keadilan, Perlambatan dibuat depot polis. Ya, tak nak telok. Nampak? Makanya polis, institusi polis sedang digunakan untuk menjaga kerusi-kerusi mereka. Rakyat tak bodoh, tuan-tuan. Rakyat tak bodoh. Mereka takut perpaduan ummah yang sedang berlaku pada hari ini. Kebangkitan umat Melayu Islam yang telah bangun daripada tidur yang lena. Apabila Melayu bersatu, pilihan raya umum ke-15 sapu habis semua. Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Pahang. Pakatan Harapan harus bersedia untuk menjadi pembangkang kali kedua dan buat selama-lamanya, insya-Allah selepas ini. Takbir. Sebab itu, tuan-tuan, kepada rakan-rakan yang berada di hadapan saya dan juga rakan-rakan yang berada di rumah, ingat, gunakan kuasa anda untuk mengundi. Pastikan guna peluang sehabis-habisnya. Apabila akta pilihan raya telah digubal baru-baru ini, telah dipindah, umur 21 tahun diturunkan kepada 18 tahun. Itu rahmat bagi kita, tuan-tuan. Sebelum akta ini dipindah, ada 3.9 juta 3.9 juta pengundi-pengundi Melayu yang belum berdaftar. Sebelum ni 21 tahun 3.9 juta pengundi tak daftar. Ini 21 tahun. Tuan-tuan bayang 18 tahun. Sekarang ni umur pengundi diturunkan kepada 18 tahun dan secara automatik. Makna kata budak habis SPM tahun depan dia boleh mengundi. Adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tuan-tuan, habis SPM 2 PRU 15, mereka dah boleh mengundi. Dan ingat, orang Melayu, orang Islam adalah 68% kepada penduduk rakyat Malaysia. This is our country, brother. This is our land. This is our country. 68% adalah orang Melayu. Sebab itu DAP tak setuju apabila akta pilihan raya dipindah dan pendaftaran secara automatik kepada semua pengundi. Mereka takut. Pasal apa? Orang Melayu semua boleh mengundi. Maka selepas ini, apabila berlaku perpaduan ummah UMNO dan PAS, dia sapu habis macam tsunami. Ini bukan tsunami dah, taufan, taifun, taikun, semua dia bagi rapat. Dan mereka tahu benda ini sebenarnya menjadi masalah. Tulah daripada nak pujuk PAS bedok Pakatan Harapan, tarik UMNO bedok sini, bagi pecah belah UMNO dan PAS. Sebab tu, tuan-tuan, saya nak menyeru kepada umat Islam, tak kira lah parti apa pun, nak mengundi, jangan dapat taik macam mana pilihan raya ke-14 baru-baru ni. Saya yakin dan percaya, rakan-rakan kita dalam polis, anda pun dah letih. Anda semua dah letih. Kesian ke hamba, tuan-tuan. Kesian. Tapi kami sekurang-kurangnya tak jadi macam penyokong Pakatan Rakyat dulu. Polis dicop sebagai anjing kerajaan. Tak. Kami tak pernah cakap macam tu, tuan-tuan. Kami sayang sebab hampa dulu duduk dengan kami. Hari ni dia pinjam sat lah. Betul dia tunggu sat, pada main balik. Apa guna betul? So, ini, tuan-tuan, sebab kita tahu kita biasa berkawan dengan polis. Polis ni bukan jahat.
mereka ni sedang dipergunakan dengan kuasa akta eksekutif yang ada sekarang. Maka sekarang ni bukan kata eksekutif, kuasa mahkamah pun mereka kacau habis. Orang patut masuk dalam, mereka tak kacau. Jadi tuan-tuan berbalik kepada isu agama kita. Apabila isu Nabi Muhammad SAW pada hari ini diganggu gugat, apabila Nabi Muhammad Islam diganggu, dikacau, dihina, dicaci tuan-tuan. Kita pernah dengar, saya nak dengar, besok kita dengar satu kenyataan daripada Menteri Pakatan Harapan. Besok kita nak dengar. Cuba tuan-tuan ingat tak apa berlaku di sivil? Apabila kuil di sivil berlaku, kuil itu terbakar, betul tak? Berlaku rusuhan, betul? Okey, bakar sana, bakar sini. Terbakar tu satu hal, rusuhan tu satu hal. Jadi penyokong India turun beramai-ramai. Saya nak tanya, itu kes jenayah, betul? Berlaku rusuhan, dia ada akta adalah akta rusuhan dan sebagainya. Bukan jatuh bawah Menteri Agama. Yang Menteri Agama pergi angkat tangan tokoh Sami tu apa? Ingat tak gambar tu? Ingat tak ingat? Tak ada kena-mengena apa. Kalau kata Tan Sri Mahyudin, Menteri KDN turun, betul. Pasal itu di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Sebab berlaku jenayah, berlaku rusuhan, berlaku kebakaran. Kebakaran pun patutnya KPKT yang turun, Kementerian Perumahan dan Tempatan, sebab bomba kena pergi pada api. Ni tak pasal-pasal Menteri Agama yang kena jaga Islam pergi angkat tangan tokoh. Nampak? Apa jadi tuan-tuan? Ini yang berlaku dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kita kena beritahu. Dan ingat, hari ini saya nak refresh. Jangan lupa kepada Allahyarham Adib. Jangan lupa tuan-tuan, sikit pun jangan tinggal Allahyarham Adib. Ni yang ada dekat rumah, jangan lupa Allahyarham Adib. Tak sentiasa hilang, arwah Adib takkan hilang. Arwah Adib takkan hilang di minda kita tuan-tuan. Kita kena ingat, peguam negara, kita dipahamkan, saya dapat maklumat bahawa peguam negara akan ataupun telah keluar dalam Facebook dalam Malaysia kini akan pergi berjumpa keluarga mendiang Teo Beng Hock. Ingat Teo Beng Hock? Siapa dia Teo Beng Hock? Orang Cina yang terjun mati daripada bangunan SPRM Shah Alam. Dah lama dah kes tu, dah simpan dah kawan tu. Hari ini peguam negara dipahamkan melalui keluarga dia desak nak buka balik fail kes. Yang arwah Adib tak selesai lagi, daripada buat macam mana ya tau ke Adib ni. Tarik pi lepas. Peguam Adib diarah untuk tarik diri. Apa ni? Kita tak nampak kesungguhan pihak kerajaan nak membela Melayu. Sebab apa? I want to tell you. Saya nak bagi tahu. Sebab terdirinya kerajaan Pakatan Harapan ni tuan-tuan. Terdirinya kerajaan Malaysia pada hari ini kerana mereka mendapat sokongan undi bukan Melayu. Kerajaan Pakatan Harapan hari ini mereka mendapat sokongan solid daripada pengundi bukan Melayu. Sebab itu mereka kena menjaga yang bukan Melayu lebih daripada orang Melayu. Sejak diri sikit, hampa ni semua nama Melayu pembangkang. Hanya 20% sahaja orang Melayu memberi undi kepada Pakatan Harapan. Maka inilah natijahnya tuan-tuan, apabila terdirinya sebuah kerajaan yang bukan daripada undi kita. Nampak? Sedangkan kita majoriti. Tetapi apabila perpecahan di kalangan kita menyebabkan orang Melayu hilang kuasa dan menteri-menteri terpaksa membela nasib orang yang belah sana, bangsa-bangsa lain, kaum-kaum lain. Sebab apa? Sebab mereka ini menang, dia boleh jadi menteri, dia boleh jadi perdana eksekutif, dia boleh ada stesa politik, dia boleh ada pegawai-pegawai, menteri dan sebagainya elang. Sebab dengan undi bukan Melayu, maka perjuangan mereka ini, menteri-menteri ini adalah mereka harus mempertahankan undi bukan Melayu tuan-tuan. Maka wajib pilihan raya umum ke-15 yang akan datang, wajib kita jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Takbir! 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 Terima kasih kepada saudara Yaakob. Walaupun dalam siasatan 502 dia berani mangkit main duduk diri depan ni. Tunggu satu laporan polis lagi.